Nursery ni bila mula operasi? Mula operasi ni tahun ni 2 tahun lepas. Ini apa tarikh? Tarikh rasanya tak silap dalam bulan 4 ni dah. Bulan 4 2013. 20 bulan 4 ni dah. Tanah yang cantik tetapi terbiar begitu sahaja tentunya merugikan pemiliknya. Jika ada usaha ke arah itu, tanah yang terbiar juga mendatangkan manfaatnya bukan sahaja sesuai untuk bercucuk tanam atau menanam pelbagai jenis pokok-pokok buah-buahan yang apabila cukup tempoh matangnya untuk berbuah, buah-buahan itu boleh dipungut untuk dijual. Namun, ketahuilah bahawa tanah selain untuk tujuan itu, ia boleh diusahakan dalam bidang nursery dan landscape. Menurut pengurus Rose Nursery Muhammad Azwan bin Cikman atau Wan dari kampung Seri Aman 3 Pasir Putih Kelantan ketika ditemui wartawan Star TV di Rose Nursery miliknya berkata beliau menubuhkan nursery dan landscape di kampung ini kerana melihat agak kurang selesa tanah yang cantik didapati terbiar begitu sahaja tanpa diusahakan. Sejak itulah beliau menanam tekad untuk membuka nursery dengan menjual pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai komersial dan diminati pelanggan. Katanya Rose Nursery dibuka dengan rasminya pada 20 April 2013 di Kampung Seri Aman 3 dekat sini dan penduduk di Pasir Putih Kelantan memang sedia maklum dengan pembukaannya ketika itu. Nursery berkenaan yang ketika mula-mula beroperasi di kawasan terbabit hanya menjual pelbagai jenis pasu bunga yang bermodalkan antara RM3,000 atau RM4,000 saja ketika itu. Bangsal tempat untuk rehat dan sebagainya masih belum dibina kerana baru beroperasi, tetapi kini semua keperluan sebagai sebuah nursery semuanya sudah lengkap. Katanya pada tahun 2013 masih belum ada nursery di Pasir Putih ini. Hanya Rose Nursery adalah terawal menapak dan merupakan nursery perintis di Pasir Putih Kelantan, terutamanya di Kampung Seri Aman 3 ini. Disebabkan tiada saingan dari nursery lain ketika itu, Rose Nursery sentiasa mendapat perhatian pelanggan. Pokok-pokok bunga yang ada tidak mencukupi, malah terpaksa ditambah. Katanya lagi, dia menempah pelbagai jenis bunga yang menjadi minat pelanggan di Cameron Highlands yang di Pahang, manakala bunga-bunga dan pokok-pokok yang lain ditempahnya di Rantau Panjang Kelantan. Selain dari jualan pasu-pasu bunga secara kecil-kecilan, dia juga banyak menempah pokok bunga kertas dan pokok bunga jasmin, iaitu dua jenis pokok bunga yang digemari kebanyakan pelanggan yang sering datang membeli di kedai nurserynya. Punca kedua jenis bunga ini begitu laris adalah disebabkan pokok bunga yang senang dijaga dan tidak cerewet kepada keadaan cuaca, sama ada hujan atau panas. Sejak itulah dia mula membina pondok kecil dalam taman nurserynya untuk menampakkan kesungguhannya terhadap nursery dan bidang landscape berkenaan. Kata Azwan lagi, di nurserynya mempunyai pokok yang memang tahan kepada panas matahari. Kalau dihitung pelbagai jenis pokok yang ada di nurserynya, kira-kira 100 jenis pokok dijual di nurserynya berdasarkan kepada minat pelanggan. Di antara jenis tumbuh-tumbuhan yang dijualnya seperti pokok bunga, hiasan dan pokok buah-buahan. Pokok buah-buahan seperti manggis, mangga, rambutan dan kurma begitu sinonim dengan masyarakat di Kelantan, khususnya di Pasir Putih Kelantan. Menurutnya, ketika nursery ini mula dibuka pada tahun 2013, itu kos yang dikeluarkan untuk membeli pelbagai jenis pokok dan pasu pada tahun 2013 itu adalah di antara RM3,000 atau RM4,000. Tetapi kos kini telah meningkat kepada RM20,000. Keseluruhan kos termasuk pembinaan bangsal di nurserynya itu adalah kira-kira RM40,000. Bercakap tentang bekalan pokok, kebanyakan pokok-pokok yang ada di nurserynya ditempah dari Cameron Highlands di Pahang dan Rantau Panjang Kelantan. Pihak pembekal tumbuh-tumbuhan yang ditempah dari Cameron Highlands akan membawa ke nurserynya. Sementara bagi pokok-pokok yang dibeli dari Rantau Panjang Kelantan, lazimnya jika pokok-pokok itu kecil, dia akan membawa dengan kenderaannya sendiri. Tetapi jika pokok itu agak besar seperti pokok roshinda dan kurma, pembekal akan membawa ke nurserynya setelah tempahan dan bayaran dibuat.
Tambah Azwan, berhubung dengan harga pula, dia akan menjualnya kira-kira 50% dari modal yang dikeluarkannya. Misalnya, jika modal untuk mendapatkan pokok bunga kertas adalah RM3, dia akan menjualnya dengan harga RM5. Harga berkenaan adalah harga standar di pasaran. Walau bagaimanapun ia berdasarkan kepada keadaan fizikal pokok itu. Jika pokok itu besar, tentu harganya meningkat. Menurutnya, perolehan pendapatan dalam sehari kira-kira RM800. Ini berdasarkan kepada jumlah pelanggan yang datang. Ditanya tentang jumlah pelanggan dahulu pada tahun 2013 yang tiada saingan berbanding kini yang begitu banyak saingan dengan nursery yang lain. Beliau menjelaskan, kebanyakan pelanggan yang datang ke nurserynya boleh dikatakan masih menggalakkan walaupun terdapat saingan dari 3 nursery lain di Pasir Putih, Kelantan ketika ini. Di antara sebab tumpuan pelanggan ke nurserynya ialah nurserynya terletak di tepi laluan umum. Nurserynya lebih besar yang luas dari nursery lain. Pasubungan juga banyak pilihan berbanding nursery lain dan nursery lain hanya menjual pokok secara ala kadar tanpa menjual pasu berbanding nurserynya. Walau bagaimanapun menurut Azwan, menjadi kebiasaan di mana-mana nursery termasuk nurserynya, pelanggan paling ramai di nurserynya seperti hari-hari cuti iaitu hari Jumaat dan Sabtu. Malahan menurutnya kebanyakan pelanggan beliau terdiri daripada kalangan guru. Setakat ini menurutnya kebanyakan pelanggan yang sering mengunjungi nurserynya adalah pelanggan tempatan. Tetapi jika hari cuti umum seperti 2 hari raya, ramailah pelanggan dari luar Kelantan kerana mereka beranggapan pokok-pokok di nurserynya agak jauh lebih murah berbanding dengan nursery di sana. Katanya lagi, jenis pokok yang sering menjadi minat dan tumpuan pembeli di kawasan Pasir Putih khususnya di nurserynya seperti pokok puding dan bunga kertas. Hal ini disebabkan kedua-dua jenis pokok ini senang dijaga dan tahan lasak berbanding dengan pokok-pokok lain yang agak cerewet dan tidak tahan terkena cuaca panas dan hujan yang berlebihan dan berpanjangan. Katanya lagi, misalnya pokok-pokok yang didatangkan dari Cameron Highlands, minat pelanggan terhadapnya agak perlahan berbanding dari rantau panjang. Ditanya tentang kelaziman minat wanita terhadap pokok-pokok bunga berbanding lelaki, beliau menjelaskan bukan wanita sahaja yang meminati pokok bunga, namun lelaki juga turut memberi tumpuan hal yang sama. Ini disebabkan pokok bunga adalah jenis pokok yang menarik pandangan. Malah setakat pengalamannya sebagai pengusaha nursery mendapati si suami minat dengan bunga apabila mereka datang ke nurserynya untuk membeli pokok bunga. Tetapi ada wanita, yakni isteri, yang tidak begitu minat pokok seperti itu sebagaimana suami mereka. Hal ini menurutnya sudah terbalik. Menurutnya lagi, ada juga di kalangan suami-suami yang datang sendiri memilih dan membeli pelbagai jenis pokok dan pasu bunga yang mereka minat. Sebaliknya, si isteri sekadar diam dalam kereta seolah-olah tidak berminat dengannya. Dalam pada itu, Rose Nursery juga turut menjual pokok hiasan seperti pokok bonsai. Bukan setakat nursery semata-mata, pihaknya juga turut menyediakan perkhidmatan membuat landscape dan jika ada tempahan untuk berbuat demikian, pihak mereka akan ke kediaman pelanggan untuk mengukur jarak dan keluasannya. Bahkan, hal berkenaan akan diserahkan kepada pihak pelanggan untuk memilih pokok yang sesuai dengan cita nurani mereka. Lazimnya, sama ada pokok, kapet dan sebagainya. Katanya, tentang harga adalah berdasarkan kepada budi bicara dengan pelanggan. Jika pihak beliau menguruskan kesemuanya, harganya berbeza. Tetapi jika dilakukan sendiri oleh pelanggan, beliau tidak mengenakan bayaran kecuali harga pokok itu sahaja. Menurutnya, jika hal berkenaan diserahkan kepada pihaknya, apatah lagi jika pokok berkenaan ditanam dalam jumlah yang banyak di halaman landscape, beliau akan mengenakan bayaran yang sepatutnya. Tetapi jika pelanggan sekadar menanam dalam kawasan yang kecil, pihaknya tidak mengenakan bayaran memadai dengan harga pokok sahaja. Semuanya bergantung kepada tempahan yang dibuat oleh pelanggan. Tambahnya lagi, jika ada tempahan dari pihak pelanggan untuk membuat landscape, lazimnya pelanggan akan datang sendiri berbincang di nurserynya dan selepas itu pihaknya akan ke sana. Ini bergantung kepada kehendak pelanggan sendiri kerana sesetengah pelanggan meminta pihaknya membina sebuah kolam agar laman rumah mereka kelihatan cantik dan sejuk mata memandang. Katanya harga standar untuk pembinaan landscape adalah di antara RM3,000 atau RM4,000. Ditanya tentang pokok hiasan bonsai, katanya hal berkenaan bergantung kepada pokok bonsai itu. Sekarang ini menurutnya kebanyakan pelanggan memilih bonsai celoreng atap, yakni bonsai jenis lama
bentuk fizikalnya adalah kecil. Kerana pokok bonsai ini memang menarik tetapi harganya agak mahal. Punca harga mahal bonsai jenis ini berikutan amat terlalu sukar untuk menyiapkannya. Manakala jika bonsai biasa di antara harga RM100 hingga RM200 sahaja. Walau bagaimanapun, tempahan pokok bonsai di nursery-nya tidak begitu ramai berbanding dengan tempahan pokok-pokok yang lain. Hal ini disebabkan pokok bonsai agak terlalu mahal. Hanya yang benar-benar minat terhadapnya sesuai dengan cita rasa dan golongan yang ada duit sahaja yang akan menempah bonsai itu.